Jadi 18 untuk 2 minggu. 6 darab 6, 36 lah. 36 tolak 5, dah 31 game dia orang main tak ada chicken. Ya. Yeah. So 31 game tanpa chicken dinner untuk Yudo O2. Game ke-32 ni mereka akan chicken top. Amin. Yakin dan pasti. Saya kunci jawapan saya. Anda pasti Halim? Bukan. bukan. Itu saya putar. Saya putar Halim. Oh yang kunci jawapan tu ni Who Wants to be Millionaire tu Ya, kau tak hidup lagi zaman tu. Tapi aku dah tengok lah. Aku dah tengok sikit-sikit lah. Zaman Jalaluddin Hassan. Wah. Ini dia untuk pemain-pemain yang akan bermain sedikit masa saja lagi untuk kita punya map yang seterusnya di map E-Wrangle. Seperti yang dikatakan oleh Khairul, muka pemain-pemain ini sebaik saja sebelum game bermula mereka akan jadi serius. Poker face. Poker face semua sebab mereka mahu untuk menunjukkan fokus mereka dan juga dalam masa yang sama mahu untuk memberikan yang terbaik kepada pasukan mereka. Masing-masing mahu untuk layak ke Super Sunday, tapi Vampire boleh untuk kita katakan mereka dah cukup selesa dan 5 match berbaki ini hanyalah training ground untuk mereka bermain esok. Alang-alang dah bermain, ini adalah scrim untuk Vampire. Bokeh jangan mengok lah Bokeh. Itu ternampak. Tapi jangan risaulah. Semuanya cukup rehat, cukup makan. Dan kita juga akan terus bergerak masuk ke dalam E-Wrangle. Benar, ini dia map yang menjadi satu tanda tanya. Manakah arah circle ini akan pergi daripada kawasan Jogopol? Flight path kita membawa terus straight ke kawasan Sosnovka Military Base. Berdekatan dengan kawasan yang amat tidak mahu oleh pasukan-pasukan lain untuk circle itu berada di kawasan tersebut. Siapa je nak circle SMB? Kecuali penduduk SMB. Tapi kalau anda berjaya masuk, itu mungkin lega untuk anda. Sekarang seterusnya belum lagi dapat untuk ditunjukkan kepada kita. Tetapi sekarang ini yang menjadi perhatian adalah adakah akan ada perlawanan yang berlaku di kawasan drop spot ini. Oh, banyak perubahan drop spot kalau kita tengok dekat sini. O2 Milta Power terlampau jauh. Jadi mereka ambil kawasan Zarki. Tak ada masalah untuk diorang. Pygmy pergi ke kawasan atas Georgiopol Town ataupun City. Dan kita nampak sangat-sangat padat untuk pasukan-pasukan yang berada di bahagian sebelah kawasan kiri map E-Wrangle saat ini. STX akan bergerak ke Novorep seperti biasa. Oh, Sam9 akan mengisi kawasan Sosnovka Military Base. Circle, alamak, sayangnya tidak berada di kawasan itu. Ya, benar. Tak sebenarnya kan. Aku rasa apa yang cuba dilakukan oleh Sam9 adalah ambil kereta je. Ambil kereta, loot sikit, gerak terus ke kawasan atas. Mungkin mereka nak loot ke kawasan SPM tu, Shelter Prison Mansion tu. Tapi ada todak. Dah kita akan tengoklah. Tapi kenapa MOF ni? PA? PEA tak jumpa kereta. Alamak malangnya di kawasan Severny sekarang ni tu PA MOF GPX dah pun mengetahui perkara ini. Dan ada satu orang yang tak degan dan alamak kesiannya tengok. Tak boleh buat apa-apa Satu berita yang sangat-sangat tidak baik untuk PEA. Dan Blaze akan dijatuhkan dan Jim bakal menjadi mangsa yang seterusnya. Ini bukan permulaan yang PEA mahukan. Tetapi apakan daya, kereta semua telah pun diambil oleh MOF GPX dengan lebih awal. Yang lebih bersedia untuk mencari segala kelengkapan untuk mereka memulakan game. Maaf cakap ini bagi aku dah sampai masa untuk kita terima hakikat PA kena buat sesuatu Come on lah brother, 3,000 meter boleh sampai. 3,000? Kau buka flight, kau buka parachute awal. Ya, tapi mungkin waktu tu diorang rasa macam kita ambil kereta lah bawah ni. Tapi Seven ni kan ada orang. Ya betul. Sayanglah. Satu percaturan yang kita boleh katakan tidak menguntungkan langsung lah untuk PA sebenarnya. Tapi ada 2 lagi pemain yang masih berbaki. Mereka belum lagi dikeluarkan dan diharapkan 2 pemain ini mampu untuk dapatkan kutipan mata yang paling banyak lah, sebanyak yang mereka mampu. Secara realistiknya susah lah. Walaupun kita nak positif kan. Tapi aku banyak sugarcoat je. Ya, aku tahu. Takut kita macam tapi itulah bagi aku ini contoh kau dah tahu Seven ni ada orang. Seven ni confirm ada orang. MOF GPX kan kat situ kan. Ya. Jadi kemungkinan untuk diorang buka sikit untuk cari kereta tu sangat-sangat tinggi. Jadi lebih wajar adalah untuk kau buka je parachute untuk sampai terus ke kawasan atau paling dekat lah dengan kawasan kau turun itu di kawasan Stolberg Kamensky tersebut kan. Dia turun Stolberg Kamensky kan. Ya, Stolberg. Jadi sayang lah.
daripada awal lagi satu mini mistake yang dilakukan menyebabkan 2 orang daripada mereka berjaya untuk dijatuhkan dengan sangat-sangat mudah oleh pasukan MOF GPX. First blood untuk MOF GPX. Dalam masa yang sama PA harapnya mereka buat sesuatu untuk betulkan kembali kesilapan-kesilapan kecil sebegini rupa. Harapnya tidak ada lagi untuk baki 4 map selepas ini. Masih lagi belum mustahil. Ni bukan nak sugarcoat. Okey, jap. Sugarcoat tak Sugarcoat ke 60 poin baik kena kejar. 60 poin. 62. Lagi baki 62, 4 game. Dia sekurang-kurangnya kena dapatkan 3 chicken dinner. 2 lah, 2. 2 chicken dinner dan bermain dengan sangat-sangat konsisten. Sebab 60 mata tu bukan satu benda yang tak mustahil. Mustahil je sebenarnya. Ada je tim yang dapat lebih daripada 60 mata sekalipun dalam satu hari. Tetapi mampu ataupun tidak PA melakukan perkara itu. Itu menjadi persoalan yang terbesar. Dan seperti biasa, doa kita sentiasa berada bersama dengan mereka untuk melakukan yang terbaik. Ya, benar. Tapi itulah dia. Hakikatnya buat masa ini kita belum lagi dapat melihat prestasi sebenar daripada mereka. Kita nak tengok apa sebenarnya yang berlaku. Tapi ni replay balik je. Nak tengok sebenarnya macam mana diorang boleh terturun di kawasan ini. Itu sebenarnya menjadi persoalannya. Adakah perebutan kereta yang tidak menjadi? Sekejap. Tak juga. Sebab kalau perebutan kereta, diorang akan dilanggar. Betul. Jadi apa sebenarnya jadi ya? Sebab tak apa, nanti aku tanyalah, aku call adukan nanti. sebab kalau contoh maksudnya diorang memilih untuk turun ke kawasan itu, barulah MOF GPX mengepung diorang ke kawasan tersebut kan. Itulah logik akulah Tapi tak apalah, kita akan tengoklah nanti, mungkin akan ditanya oleh Khairul kepada Aduka dan juga rakan-rakan daripada PA. Harapnya mereka terus mendongak ke atas untuk bersemangat. Jangan terlalu menunduk ke bawah, menghormati pihak lawan dengan mungkin terlalu lebih kepada pasukan mereka. Newbie sebenarnya melepaskan tembakan, cuba untuk mendapatkan satu, tapi dia juga perlu untuk berjaga-jaga. Ada cover daripada jauh, tapi hampir dapatkan knockdown yang diperlukan tersebut. Low. Dua-dua rendah. Ya, 2 pemain daripada pasukan di Xavier sangat-sangat rendah, tapi masalah untuk newbies adalah berkemungkinan besar bagi dia dah burst. Dah burst, tak boleh pakai. Perlu untuk cari satu lagi kenderaan untuk Creed VIP. Kalau ada yang terjumpa, harap sila berikan kepada newbies. Sebab sekarang ini keuntungan besar lah kalau mereka dapatkan 2 knockdown. Tapi sekarang ini diorang yang rugi sebab kereta mereka kurang 1. Ya, benar. Sam9 ada di kawasan Milta. Ini yang kita kata tadi. Diorang loot daripada SMB, pusing ke sebelah kanan untuk mengelakkan perebutan kereta. Ya. Jadi ini juga satu mikro ke ini mikro ke makro? Aku rasa makro lah kan? Makro lah kan? Supaya tak berlakunya kesilapan-kesilapan seperti melanggar kereta dan sebagainya. Mereka tahu di kawasan SMB kurang penghuni. Tapi dalam masa diorang nak buka parachute tu, mereka nampak juga ada orang yang dah bergerak ke depan. Mungkin nak menghala ke Novo dan sebagainya. Jadi diorang turun awal untuk dapatkan kereta dan bergerak menggunakan jambatan sebelah kanan untuk loot di kawasan Milta. Jadi harapnya Sam9 akan juga melakukan sesuatu pada kali ini. Mereka tidak banyak mata yang mereka perlu kejar untuk mendapatkan slot ke Super Sunday tersebut. Hanya berbagi 16 saja lagi, lebih kurang. Tapi ini dia Snipes melakukan latihan menggunakan M16E4. Tak ada first aid tu. Tak cukup loot. Untuk Snipes, barang healing memang sememangnya tak cukup untuk beliau. Hanya berbekalkan dengan satu energy drink. Ini adalah kita boleh katakan salah satu plus minus. Kalau kita nak rotate cepat, kita akan dapat loot yang sangat-sangat kurang. Itu masalah yang dihadapi oleh Snipes sekarang ini. Tapi untuk Vampire kerap kali ditunjukkan kepada mereka di mana baru saja mendapatkan chicken dinner sebentar tadi. Sedang pun bergerak masuk ke dalam circle yang pertama. Banyak pergaduhan. Alamak. Jumper akan jatuh dan jumper akan dihabiskan oleh MOF GPX. Ini akan menyebabkan O2 akan berbaki dengan 3. Sabar tau, aku tahu kau tengah resah sekarang ni. Geram. Sorry ya. Apa sebenarnya? Kenapa? Apa salah kita tau? Video O2 pula jatuh. Tapi jap. Diorang mungkin menjangkakan yang MOF GPX dah melakukan movement untuk masuk ke dalam circle yang mungkin lebih tengah. Tak menjangkakan yang MOF GPX melakukan sekatan rotation lah, kita katakan kan. Seolah-olah mereka dah tahu yang Yudo Auto akan melakukan pergerakan dekat kawasan tersebut.
dan lepak dekat kawasan itu untuk melakukan sekatan itu. Mungkin juga sebabkan fight yang diorang ambil tadi, iaitu Moh GPX dengan pasukan PEA, jadi masa untuk diorang loot tu semakin singkat. Jadi diorang habiskan masa lebih banyak dekat kawasan 7 untuk melakukan looting. Betul. Tiba-tiba terjumpa pula dengan Yudo Auto. Malang betul. Dan jumper sekali lagi terjatuh. Dan sekarang ini dua pasukan Malaysia dah pun kehilangan 2 orang dan juga 1 orang. Dua untuk PA, 1 untuk Yudo Auto. Roy, Valak Nguyen dan rakan-rakan. Kita lihatkan prestasi Roy juga tidak kurang hebatnya pada minggu yang pertama. Dan kali ini di minggu yang kedua, mereka berada di peringkat last chance untuk meletakkan diri mereka ke dalam peringkat Super Sunday. Pasukan daripada Vietnam. Alamak. Yang dibarisi... Oh. Angkatlah. Tolonglah angkat please. Takkan 4 knockdown daripada Malaysia je ni semua ni. Aku pun risau juga ni. Kenapa ni? Makin banyak logo, makin banyak kita letak, makin macam-macam jadi Top. Tak kot. Boleh save ni. Kau dah mandi bunga belum semalam? Kau suruh aku mandi bunga semalam, kau dah mandi bunga belum? Aku mandi first aid semalam. Tapi buat masa ini, Yuhai akan berjaya untuk dibangunkan kembali. Yep, no problem. Apa untuk Sam9, tapi pernah berlaku untuk Geek Fam kosong mata sebanyak 3 map. Jadi tidak mustahil untuk berlaku kepada mana-mana pasukan pun sebenarnya, kalau keyakinan itu ditarik kembali daripada gaya permainan mereka. Alter Ego juga sedang berada di kawasan Rozok, ada di kawasan atas buat masa ini. Lepak saja terlebih dahulu. Creed VIP mengambil kawasan yang sesuai untuk melakukan checkpoint. Voki dengan gerakan-gerakan yang baik untuk mencari informasi. Infinity juga berada di kawasan school, kawasan yang agak baik untuk mendapatkan chicken dinner. BTR semalam berjaya mendapatkan chicken dinner apabila mereka merampas school ini daripada RRQ. Tetapi kali ini situasinya sedikit berbeza. Circle tidak bertitik tengah kawasan school ini. Alter Ego berada di kawasan Rozok, belum lagi melakukan pergerakan. Kawasan ini berbahaya kerana setiap pergerakan mereka akan dikawal oleh Creed VIP. Tapi Alva baik, terus bergerak ke kawasan atas untuk mencari informasi, bersedia untuk rotasi yang seterusnya. Yep, masih lagi melihatkan kepada Alter Ego yang berjiran dengan pasukan Creed VIP. Baru circle yang kedua, belum lagi ada pasukan yang dikeluarkan, hanya ketimpangan sedikit untuk dua pasukan. Masih lagi dalam sesi mencari kawasan yang paling selesa untuk mereka mainkan. Tapi circle yang ketiga akan bertitik tengah di kawasan compound Sam9, Bandar Yasnaya, juga untuk Aizen yang sekarang ini macam nak dilanggar sebenarnya oleh Vampire. Tapi tak, Vampire akan berhenti. Mereka akan duduk dalam kawasan gaung. Mereka menyangkakan dan meletakkan satu harapan bahawa circle akan berakhir di kawasan Tanah Lapang Harapan Yasnaya ini. Ya, tapi dalam masa yang sama mereka kena risaukan di kawasan apartmen Yasnaya tersebut. Jika ada yang memerhatikan kawasan-kawasan lapang, maka yang berada di kawasan lapang itu tidak akan boleh untuk duduk diam langsung. Pro cuba untuk melepaskan tembakan, tapi tembakan balas baik daripada Boychill untuk meredakan sedikit tekanan. Dan mereka berjaya untuk berpatah balik. Satu tracking yang gagal untuk dilakukan dengan bersih, tapi mungkin agak sukar juga dengan pemilihan-pemilihan ground yang dilakukan. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, Creed VIP juga memancing tembakan. Newbies cuba untuk melepaskan tembakan, tapi tembakan lebih tepat nampaknya daripada Rosemary. Merendahkan nyawa Newbies lebih daripada kerendahan nyawa Rosemary sendiri. Langsung tak healing, begitu yakin dia dengan firepower yang dimiliki oleh dirinya. Ya, sebenarnya dua-dua pasukan ni kena masuk dalam circle. Diorang dekat bahagian luar, tapi Creed VIP mahukan mata singkir ini. Mereka tak nak benarkan Alter Ego untuk masuk dengan mudah. Dan sekarang ini, lama Boychill dapatkan Iron Pro. Pertarungan berlaku di kawasan compound, tapi Chewie akan dapatkan Boychill kembali. Nampaknya semakin genting dengan Chewie pula di knockdown oleh Rosemary daripada sudut yang berbeza. Creed VIP perlu untuk lakukan sedikit comeback di dalam fight ini, di mana dua masih lagi berbaki. Di 2 lawan 3. Dan Voki bersama dengan Newbies sekarang ini yang menggalas tugas itu. Rosemary, kedudukan beliau terbuka. Voki boleh nampak Rosemary dan Newbies akan dapatkan Rosemary sebenarnya. Tapi sayang Newbies akan dijatuhkan kembali oleh Okta. Creed VIP akan ditumpaskan ke tangga yang ke-16. Satu serangan yang kalau kita nak kaitkan dengan alam flora dan fauna kita, macam sekumpulan ikan hiu yang cuba untuk mendapatkan
pemangsa mereka dan satu fight yang memang diambil dengan sangat baik oleh Altigo, tapi sayang untuk Creed VIP dikeluarkan awal sekali lagi. Kalau tengok kan, Altigo memang tahu cara nak dapatkan compound tu. Susunan yang mereka buat, okey, dua sebenarnya dekat bahagian bukit, bahagian rosok tersebut. Okey, Mob GPX berjaya dapatkan satu orang daripada Altigo. Terus dihabiskan. Ini dia risiko yang mereka ambil apabila mereka mengambil perlawanan dengan Creed VIP sebentar tadi. Tapi apa yang kita katakan adalah kemahiran Altigo untuk mendapatkan compound ini. Mereka tahu selok belok setiap inci kat mana mereka kena lepak, memastikan supaya Russia yang mereka hantar ke depan itu dapat dijaga dengan sebaik mungkin. Dan 4 orang daripada mereka terjatuh 2 tapi berjaya juga untuk menang setelah backup itu sampai untuk mendapatkan kawasan compound itu. Sangat-sangat baik daripada Altigo. Circle yang keempat akan kita lihatkan. Kebanyakan pasukan sudah pun masuk bahagian dalam, tapi waktu ini Circle akan pergi ke kawasan tanah lapang bahagian kiri Yasnaya Poliana untuk Earth Z dan rakan-rakan daripada pasukan Zerzia sedang pun tersenyum lebar pastinya sekarang ini, tapi mereka diperhatikan daripada arah belakang. Mob GPX mungkin mencari opening knockdown terhadap pihak lawan. Infinity dijaga rapi oleh pasukan Alter Ego juga Roy. 3 pasukan akan mula untuk bertarung. Pertarungan 3 penjuru di antara 3 negara yang berbeza. Indonesia, Thailand dan juga Vietnam sekarang ini dah pun mula untuk melepaskan tembakan di antara satu sama lain. Cornty akan dapatkan rabies dan dijatuhkan secara terus. Loyu juga akan melakukan perkara yang sama. Infinity, satu jatuh untuk mereka saat ini dan akan dihabiskan serta-merta. Kita lihatkan pertarungan yang nampaknya sudah pun mula untuk terhenti kerana terlampau ramai sangat yang memerhatikan perlawanan di antara mereka di luar circle yang keempat. Ya benar, dan itu baik sebenarnya. Meleraikan terus pergaduhan. Altigo beruntung mereka dah ada 5 penyingkiran, tapi mereka kehilangan firepower daripada Rosemary pada saat ini. Satu tim saja yang baru saja dikeluarkan, iaitu Creed VIP. Masih berbaki 15 pasukan untuk circle yang keempat. Geek Fam berada di kawasan yang pada satu ketika dulu pernah dimenangi Chicken Dinner oleh Flash berlawan dengan CM9 pada minggu lepas. Tapi sekarang ini Altigo menggunakan sebelah kiri, cuba untuk berlawan dengan Mob GPX. Tembakan belum lagi dilepaskan oleh Boychill. Dia nampak Mob GPX sekarang ini tembakan yang dilepaskan berjaya untuk kena satu hit sebenarnya kepada Hazel. Walaupun satu quick scope saja sebentar tadi yang dilakukan. Bahkan masih lagi daripada Alva. Tapi Mob GPX bijak untuk mengelak perkara ini daripada berlaku. Ini dia kemahiran yang sangat baik daripada Altigo untuk mengambil team fight. Susunan pemain yang sempurna untuk berhadapan dengan setiap situasi yang dihidangkan untuk mereka. Ya, Mob GPX terkedu seketika, tapi nampaknya Bobo akan membalas dendam mendapatkan Alva. 2 lagi berbaki untuk Alter Ego. Tak perlu untuk terlampau push the fight sebab dua-dua tim dalam kawasan circle sebenarnya. Tapi terlampau terbuka untuk Bobo dan Boychill. Dapatkan kembali pihak lawannya. Sekarang situasi 2 lawan 2. MRPX dah pun mula untuk menyerang Alter Ego yang berada di hadapan mereka. Dan Alva di situ ditekan dengan bertubi-tubi. Sayang rakan beliau Boychill akan dijatuhkan dengan lebih awal. Okta dapat 1 1v1. Yoru menentang dengan Okta. Alter Ego dengan MRPX nampaknya akan terhenti seketika dan ada yang menghidu kawasan belakang sebenarnya, iaitu Infinity yang memerhatikan perlawanan di antara 2 buah pasukan ini. Yap, tapi mudah untuk Yoru. Dia ada kelebihan sedikit daripada sudut ground. Menggunakan leech tersebut dengan cukup cantik. Altigo akhirnya akan dijatuhkan. Infinity mahu untuk mendapatkan mata yang lebih banyak. Mereka berada sekarang ini di mata 66. Mereka tahu ada Mob GPX di depan. Pergerakan dengan penuh hati-hati sedang dilakukan. Tetapi Vampire juga akan bergaduh. Todak juga dah pun sampai. Cleon dan juga Ryu sebenarnya. Kedua-dua dari mereka akan dijatuhkan sekarang ini. Dengan beberapa kenit tangan meninggalkan Iftar berseorangan. Situasi yang lebih kurang sama seperti di map Sunhawk sebentar tadi. Sayang untuk Todak. Tinggal dengan 1 orang saja. Tapi Infinity selepas Alter Ego dikeluarkan, mereka pula menyerang pasukan MRPX yang berbaki dengan 2 orang pemain sahaja saat ini. Circle yang kelima akan ditunjukkan kepada kita dan circle untuk Geek Fam, Zerzia dan juga Pygmy yang berada di dalam kawasan. Snipe terlalu jauh dengan ahli pasukannya. Adakah dia akan berjaya untuk
berkumpul kembali dengan 3 orang yang berada di kawasan tengah circle tersebut. Ada risiko yang datang dengan tengah circle. Itu dia risikonya. Damrut telah pun dijatuhkan oleh Pygmy. Tapi Infinity dan juga MOV GPX masih kekal berlawan sekarang ini. Gotani berpusing-pusing untuk mencari pemain MOV GPX. Tapi berjaya untuk dijatuhkan sekarang ini. Hazel dengan satu grenade akan dipegang. Infinity nampak gayanya tinggal berdua. Datang berempat, datang bertiga sebenarnya sebentar tadi. Satu grenade berjaya untuk dapatkan satu orang. Biar berjaya untuk lepaskan tembakan sekarang ini. Yoru dengan satu vektor berjaya untuk clutch. Yoru! 6 penyingkiran untuk Yoru. Kau lah Yoru. 6 untuk dirinya sendiri. 10 secara total sekarang ini untuk MRPX. Unstoppable dengan fight yang mereka ambil. Walaupun kurang daripada segi pemain, tetapi mereka tetap juga menang untuk Toda sekarang ini. Dia dapatkan satu, tapi sayang Ifta akan dikeluarkan ke tangga yang ke-13. Ada Sam9 yang akan third party. Ada Sam9 yang akan dapatkan keuntungan yang paling besar terhadap VPE sekarang ini yang hanya tinggal 2 orang saja yang berdiri. Ya, dapat lagi satu orang dan itu dia terus dihancurkan dan Vampire akan terkeluar di tangga yang ke-12 juga sebentar tadi. Sam9 dah ada 3 penyingkiran. Kenny masih lagi memerhatikan, andai kata ada lagi sisa-sisa penyingkiran yang dia boleh dapatkan. Geekfam juga dapatkan 3 kill sekarang ini. Yudu O2 akan berlawan dengan PEA, Kido dan juga Adam. Satu grenade dilepaskan ke kawasan Yasnaya sekarang ini. DBS dipegang oleh Kido. Ada grenade yang sampai ke kawasan atas? Tidak sebenarnya. Tetapi pergerakan seterusnya sebenarnya yang menjadi persoalan sekarang ini untuk PEA dan juga Yudu O2. Kerana setiap inci pergerakan mereka akan dikawal oleh Flash. Flash dah kontrol semua real estate dekat sini. Ya, betul. Flash dah lama rancang mereka yang lalai. Ini pastinya bukan berita baik kalau circle yang ke-6 akan lari pada mereka. Flash yang dapatkan Adam terlebih dahulu. Bukan Auto tapi Flash yang akan menjatuhkan pemain daripada pasukan PEA. Depth daripada kawasan lain dengan DP28 dengan Mini 14 beliau sebenarnya. Berjaya untuk menjatuhkan pemain lawan di sudut yang berbeza. Flash akan memerhati dan memerangkap kedua-dua pasukan daripada Malaysia iaitu PEA dan juga O2 sekarang ini. Tapi Reza akan dapatkan Kido. PEA akan tertumpas ke tangga yang ke-11. Sama seperti di map Sunhawk. Sama juga mereka di tangga yang ke-11 dengan kosong mata. Yudu O2 dapat satu penyingkiran daripada apa yang mereka lakukan sebentar tadi. Tapi harapan mereka adalah circle kena tarik ke arah mereka. Jika circle keluar, Flash akan mengawal. Dan mereka yang kena merentasi lautan peluru sebentar saja lagi. MOV GPX baling grenade cuba untuk mencari Roy. Tapi Sam9 akan berhadapan dengan Geekfam. Tim S akan lawan Tim G di kawasan Tanah Rata sebentar tadi. Dan kerendahan nyawa untuk Roy. Soas dijatuhkan. 9 pasukan saja lagi yang tinggal. MOV GPX dengan mod yang begitu garang. Yoru dengan keyakinan yang begitu dahsyat sekarang ini. Jarang ada pemain yang dapatkan penyingkiran lebih daripada 5 dan sekarang ini dia dah ada 6. Tembakan dilepaskan oleh Hazel dapat merendahkan nyawa Sam9 tetapi tidak berjaya untuk mendapatkan beberapa orang lagi. Tapi Geekfam ada betul-betul di kawasan tengah circle, di kawasan cendawan tersebut kalau tak silap saya. Yep, dan Sam9 perlu untuk bergerak sedikit ke hadapan. Mata singkir yang keempat akan masuk selepas mereka mengeluarkan Nguyen daripada pasukan Roy. MOV GPX dan juga Roy, dua-duanya checkmate. Diperhatikan daripada 3 buah pasukan yang berbeza termasuk Zerzia dan juga Geekfam yang akan memerhatikan pergerakan mereka keluar daripada kawasan kompaun ini dalam kurang 20 saat sahaja lagi. Tak banyak lagi pilihan untuk MOV GPX bersama dengan Roy. Dan itu dia habis terus oleh pasukan Zerzia di tangga yang ke-9. Zerzia ada 2 kill dan 2 kill itu daripada MOV GPX. Mereka kena masuk walau bagaimanapun. Kawalan akan dilakukan terhadap pasukan ini. Okey, ini Jihanto paling suka. 1 orang, 1 kereta. Maafkan saya, 4 orang. Pergerakan akan dilakukan menggunakan jalan raya. Dan mereka nak loot dulu. Loot dulu. Tapi sekali yang ke-6 dah bergerak. Jadi diorang tak boleh buang lebih banyak masa. Sekarang kita tengok apakah tindakan seterusnya lepaskan Zerzia. Adakah jambatan semua akan dibuka untuk mereka maju ke hadapan ataupun terus akan melanggar dengan satu kenderaan. Tapi itu pastinya bukan keputusan yang wajar untuk dilakukan. Tapi dalam bandar Yasnaya juga sedang pun berlaku kenduri kendara dan letupan bom tangan daripada Levi's dapatkan Vexi. Pembukaan untuk D. Xavier menyerang pasukan Pygmy sebenarnya. Tapi tiada pergerakan yang terlalu agresif sekarang ini kerana pemain-pemain Pygmy sedang cuba untuk bertahan dengan baik. Dan bom tangan daripada Joe Brenky berjaya dapatkan Chua Chong. Ya betul, cantik daripada Joe Brenky. Tapi sekarang ini Libya bersorangan, dia siap naik kereta lagi. Dia percaya dapat 1, mencari yang seterusnya gagal. 2 sebenarnya dijatuhkan, mungkin daripada jauh, mungkin daripada dekat. Tapi Roy akhirnya dijatuhkan di tengah yang ke-8. Dia melepaskan tembakan, peluru dia dah habis, tinggal 3, tinggal kosong. Settle AKM sahaja sekarang ini. Red dot untuk seorang Dap.
Satu lagi grenade dibaling di kawasan apartmen ini. Sukar sebenarnya untuk kita betul-betul faham perlawanan di kawasan apartmen. Sebab perlawanan ini berlaku di kawasan close combat sahaja. Kawasan-kawasan yang penuh dengan dinding. Dan Yudu O2 masih berbaki 2 orang. Reza berjaya untuk baling beberapa grenade, tapi Yuhai melepaskan beberapa tembakan berjaya untuk menembakkan Zerzia. Mereka melakukan pergerakan ke tengah. Dan nampaknya Sam9 dan juga Geek Fam bergandingan bahu secara tidak langsung untuk cuba menjatuhkan Zerzia. Zerzia sekarang terperangkap di antara dua pasukan yang berbeza. Tapi Snaps akan dapatkan Yuhai. Cuba untuk mendapatkan lebih banyak mata singkir, tapi lihatkan kepulan smoke yang dibuka oleh Zerzia. Begitu banyak. Untuk mereka cuba untuk menyelamatkan lagi, memanjangkan lagi kelangsungan hidup mereka dalam pusingan kali ini. Razor dan juga Yen dikeluarkan oleh Flash. Yudu O2 di tangga yang ke-7 untuk pusingan kali ini dengan hanya 1 mata singkir. Masih lagi kita berbaki dengan Sam9 dan juga Geek Fam untuk menutup game yang kedua ini dengan 1 kemenangan. 4 penyingkiran untuk Sam9. Tapi dia berada betul-betul di kawasan hujung circle. Anda kata circle tarik ke kawasan yang lebih tengah. Geek Fam akan melepaskan tembakan dengan mudah kepada pasukan Sam9 yang sekarang ini kekurangan peluru. Kita lihatkan sebentar tadi, Dep hanya ada 1 gun saja untuk digunakan. Mini 14 dia dah habis peluru dah pun. Tapi Aizen berada di kawasan off position untuk cuba melepaskan tembakan. Andai kata ada percubaan pergerakan yang dilakukan oleh Zerzia. 6 pasukan dan 2 daripadanya adalah pasukan terhebat Malaysia. Sam9 dan juga Geek Fam sekarang ini. Harapan untuk kita melihatkan pasukan Malaysia dapatkan chicken dinner kembali cerah. Zerzia masih ada kawasan circle. Jadi mereka tidak akan perlu untuk bergerak. Mahu pun diserang oleh pasukan Geek Fam. Tapi Sam9 ada pilihan untuk melanggar Geek Fam ataupun melanggar Zerzia yang ada kedudukan di dalam circle yang ke-6. Tapi perlawanan kembali kita beralih ke bahagian bandar Yasnaya Poliana di mana ada 3 pasukan saja lagi yang tinggal berbaki. DX dah hantar 1 orang sangat-sangat jauh daripada kawasan bandar ini untuk memastikan jika siapa-siapa keluar dari kawasan bandar Yasnaya, kami akan menghukum mereka. Ya, begitu juga dengan Geek Fam sebenarnya boleh memerhatikan kawasan apartmen ini. Ada beberapa tembakan juga sebenarnya daripada Flash menghalakan tembakan tersebut ke arah Sam9. Tapi secara hampir pastinya 3 pasukan ini masing-masing akan merasai kerugian yang sama rata. Mereka akan menghadapi kesukaran yang teramat sangat untuk masuk ke dalam zon yang seterusnya. Xavier, 1 orang telah dijatuhkan. Adakah dia berada di kawasan luar daripada apartmen? Tidak, Lamborghini sebenarnya dikerahkan di kawasan luar. Lepas dijatuhkan oleh Pygmy. Xavier hanya tinggal 2 saja sekarang ini. Flash dah ada 5 penyingkiran. Parajin dapatkan Pygmy, tapi Playzone dapatkan Cuacong sekarang ini. Kwanji perlu untuk melakukan pergerakan. Dan ini dia kerugian yang kita katakan. Tapi dia berjaya untuk mendapatkan 1 orang daripada Sam9 dalam proses. Pergerakan terus dilakukan. 2 orang sekarang ini akan berlawan dengan Dev dan juga Yuhai. Dia akan lepaskan cantik. Tapi Yuhai berbaki 1 orang. Yuhai berjaya dapat 2 sekarang ini. Sam9 masih kekal dalam perlawanan. Tapi Flash tidak akan membiarkan perkara ini. Tembakan terus dilepaskan. Yuhai mengganas. Yuhai dapatkan 1 lagi knockdown, tapi dia perlu untuk fokus kepada revival nampak gayanya. Dia perlu untuk reset. 3 pemain mereka sudah pun dijatuhkan. Info semua tidak ada lagi untuk pasukan Flash di mana mereka tinggal dengan dah pun dikeluarkan sebenarnya Flash di tangga yang ke-6. 5 pasukan saja lagi yang tinggal. Dan kita lihatkan Sam9 dan juga Geek Fam bersama dengan Zerzia lengkap dengan 4 pemain bagi pasukan mereka. Manakala untuk Pygmy dan lain-lain sedang pun cuba untuk menjadi duri dalam daging tapi berjaya untuk dihidu oleh Damrut selepas mengeluarkan billboard dan Pygmy jatuh ke tangga yang ke-5. Ya, Geek dah ada 7, Sam9 ada 7. Betul-betul adik-beradik nampak gayanya untuk Team S dan juga Team G ini. Kill yang sama, manpower yang sama, tapi kedudukan yang cukup premium untuk Geek Fam dapatkan chicken dinner. Saingan terbesar mereka sekarang ini berada di pukul 3, pukul 6 mereka. Kalau mereka lakukan perkara ini dengan salah, maka mereka boleh dirampas chicken dinner ini. Tapi peluru mungkin makin kurang untuk Zerzia. Kita perhatikan, taklah kurang sangat sebenarnya. Masih boleh sebenarnya untuk berlawan. Geek Fam dalam bahaya sekarang. Kerana Sam9 juga mahu untuk melakukan pergerakan daripada kawasan atas. Mereka membuka 4 arah nampak gayanya. 4 orang dikerahkan untuk cuba melepaskan serangan terhadap kubu kuat Geek Fam. Cuba untuk mempertahankan kubu di bahagian tengah circle yang ke-8. 1 circle saja lagi. Sam9 nampaknya seperti ingin memenuhi kawasan kanan tersebut. Tidak akan terlampau terburu-buru melanggar pasukan Geek Fam yang berada di bahagian tengah. Begitu juga untuk Zerzia yang sedang pun bersiap siaga untuk maju ke hadapan. Meletakkan 1 jambatan smoke
yang kelihatan sempurna, tapi tembakan daripada Damrut tepat ke kepala untuk dapatkan 2 orang pemain. Dan sekarang ini Xerxes adalah masalah besar kerana sekarang circle yang ke-8 dah bermula untuk bergerak tutup, di mana 2 pemain ini takkan berjaya untuk dapat diselamatkan langsung. Dibantu sedikit oleh Sam9 mengeluarkan di Xavier ke tangga yang ketiga. 2 pasukan lagi. Ini confirm Malaysia punya, sama ada Geek Fam ataupun Sam9. Ya, tim S akan lawan tim G sekarang ini. 4 lawan 4 di antara mereka. Sam9 membuka dengan cukup luas, tapi Geek Fam ada kelebihan daripada sudut high ground, tapi tak mengapa. Kedua-dua daripada pasukan Malaysia akhirnya akan mendapatkan chicken dinner ini. Salah satu dari mereka sebenarnya. Siapa? Adakah Sam9 ataupun Geek Fam? Kelebihan ada sekarang ini untuk Geek Fam. Mereka dah berjaya untuk mendapatkan Loyu, tapi tembakan balas yang begitu baik dari mereka ini. Cuba untuk mendapatkan satu, tapi dia berjaya untuk mendapatkan Yuhai kembali. Rush yang tidak menjadi dan Aizen terus saja bergerak ke depan dengan satu shotgun. Geek Fam kembali menyala untuk naik terus mungkin ke Super Sunday. Ya, senyuman terukir di muka para pemain Geek Fam. Setelah hari semalam, mereka adalah pasukan yang mendapatkan poin paling sedikit, iaitu 13. Hari ini nampaknya berbeza untuk mereka. Tanya diucapkan untuk pasukan Geek Fam dan chicken dinner pertama untuk Malaysia hari ini. Bukan untuk hari ini. Apa? Hari ini dan juga semalam. Oh, hari ini dan juga semalam. Geek Fam akhirnya chicken dinner. Okey. Kena letak tim Malaysia lah, maksudnya. Okey, terima kasih Apa tak dah tahu nak buat apa? Tanya dicakap kepada Geek Fam, tapi perlawanan ini kita boleh katakan memang diberikan kepada Geek Fam. Chicken dinner itu seolah-olah disuap kepada Geek Fam setelah apabila mereka lepak dekat kawasan rumah cendawan tersebut, mereka dapatkan chicken dinner daripada awal. Kalau kita ingat balik,